Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, salam sejahtera. Assalamualaikum kepada semua murid sekalian. Terutama kepada murid-murid yang baru sahaja menyertai kelas online cikgu pada pagi ini. Okey, terlebih dahulu cikgu ulang sekali lagi. Hari ini hari Isnin bersamaan 9 2021. Okey, jadi minggu ni kita teruskan lagi dengan kelas PDPR kita. Okey, jadi pada minggu lepas cikgu dah selesai mengajar tajuk tajuk apa tu? Tajuk masa dan waktu. Okey. Jadi pada minggu lepas kita dah selesai belajar tajuk masa dan waktu. Jadi pada minggu lepas juga kita dah bincangkan soalan-soalan penyelesaian masalah. Jadi untuk hari ini kita akan masuk kepada tajuk yang baru iaitu unit yang kelima. Okey. Jadi pada unit yang kelima ni adalah cikgu tulis dulu Okey, unit 5. Okey, unit 5 ni adalah tajuk apa dia? Tajuk panjang jisim dan isi padu cecair. Okey, panjang jisim dan isi padu cecair. Isi padu cecair. Okey. Jadi untuk tajuk ini, okey, untuk tajuk ni pertama sekali kamu dah belajar tajuk ni masa tahun 3, masa tahun 2. Betul tak? Respon? Betul. Okey. Jadi bila kamu dah belajar sepatutnya kamu dah tahu serba sedikit berkenaan tajuk panjang, jisim dan isi padu cecair. Jadi apa itu panjang, apa itu jisim dan apa itu cecair. Dan cikgu nak kamu sepatutnya kamu dah tahu benda-benda yang penting ni. Okey. Jadi apa dia? Okey, di sini yang cikgu nak terangkan. Pertama sekali, bila tajuk yang melibatkan unit, perkara pertama yang kamu kena tahu ialah perkaitan antara unit. Perkaitan antara unit. Okey. Macam tajuk masa dan waktu lah. Tajuk sebelum ni kan. Tajuk sebelum ni kita ada belajar tentang perkaitan antara unit juga. Perkaitan antara unit bagi tajuk masa dan waktu. Contohnya ini tajuk masa dan waktu ya. Okey, contohnya 1 minit bersamaan dengan berapa? Siapa ingat lagi? Tak respon. 60 saat. 60 saat. Bagus, 60 saat. Okey, besar lagi daripada tu 1 jam bersamaan 60 minit. 60 minit. Begitulah seterusnya. Tak payah cikgu senaraikan semua. Okey, sebab kita baru je habis belajar tajuk masa dan waktu. Betul tak? Okey, jadi dalam tajuk ini pun ada perkaitan antara unit. Dalam tajuk panjang, jisim dan isi padu cecair ini. Okey, jadi di sini ada 3 perkara. Okey. Jadi pertama sekali ialah panjang. Panjang. Panjang tu maksud dia ukuran lah. Kita nak ukur sesuatu dan hasil ukuran tu adalah panjang. Okey, jadi panjang tu maksud dia jarak antara satu tempat ataupun satu titik ke titik yang
lain. Tu maksud panjang. Jadi, okey, perkaitan antara unit panjang dulu Okey, perkaitan. Tapi sebelum tu cikgu senaraikan dulu. Okey, perkara yang pertama tadi ialah panjang, yang kedua ialah jisim. Jisim ni adalah kita nak mengukur berat sesuatu objek, berat sesuatu benda. Okey, dan yang ketiga ialah isi padu cecair. Isi padu cecair. Okey, jadi bila kata isi padu cecair, maksudnya kita nak mengukur ataupun kita nak menyukat isi padu bagi benda-benda ataupun bagi cecair. Bukan benda, bagi sesuatu cecair. Jadi itu yang dikatakan isi padu cecair. Jadi kita pergi pada bahagian yang pertama ni dulu. Okey, bahagian yang pertama tu ialah ataupun perkaitan antara unit bagi panjang. Okey. Okey, jadi kita pergi kepada unit yang paling kecil dulu, iaitu 1 cm. Yang ni kamu dah belajar masa tahun 3, masa tahun 2. 1 cm bersamaan dengan berapa milimeter? Minta respon. Ada tak? Yang ni kamu boleh tengok dekat pembaris pun. Okey, kalau tak ada tak apa, cikgu akan bagi tahu. 100. Okey, bukan 100. Salah tu. 1 cm bersamaan dengan 10 milimeter. Yang ni paling asas lah. Perkara pertama yang kamu kena tahu. Hubungan antara unit ataupun perkaitan antara unit. Okey, besar lagi daripada unit sentimeter ialah meter, iaitu 1 meter bersamaan dengan, barulah kamu sebut tadi, 100 sentimeter. Dan yang ketiga adalah 1 kilometer bersamaan dengan 1000. Yes, bagus. Terima kasih pada yang respon. 1000 apa? 1000 meter. Jangan salah unit jangan salah unit. Jadi ini adalah perkaitan antara unit bagi tajuk panjang. Okey, kamu patut hafal sebab yang ni kamu dah belajar masa darjah 3 dan darjah 2. Okey, terutamanya darjah 3 lah. Masa darjah 3 kamu dah belajar benda ni dan sekarang kamu darjah 4, sepatutnya kamu dah hafal. Okey, ini adalah hubungan antara unit bagi tajuk panjang. Yang kedua, okey, kita pergi kepada tajuk yang kedua iaitu unit yang kedua iaitu jisim. Okey. Jadi bagi unit jisim, hubungan antara unit dia ialah 1 kilogram bersamaan dengan berapa gram? Siapa boleh sebut? Tak ada. 1000. 1000 apa? 1000 K. 1000 K? 1000 kilo. 1000 gram. Bukan 1000 kilo tak betul tu. Okey. 1 kilogram bersamaan dengan 1000 gram. Ini yang kamu kena tahu. Okey, ini je. Kalau untuk tajuk jisim, perkaitan antara unit yang ini je. Okey, tak banyak. Berbanding dengan yang tadi. Yang tadi tu ada 3. Tajuk panjang ni ada 3 perkaitan yang kamu kena hafal. Kalau tajuk masa dan waktu lagilah banyak. Hari tu kita dah belajar kan? Minggu lepas, 2 minggu lepas kita dah belajar. Tajuk masa dan waktu tu lagi banyak. Tapi untuk tajuk panjang ni ada 3 saja. Okey, untuk tajuk untuk unit jisim ada 1 saja. Okey, dan lagi satu tajuk isi padu cecair. Okey, untuk tajuk isi padu cecair, okey, isi padu cecair, okey, juga ada 1 sahaja. Okey, okey, isi padu cecair tu perkaitan antara unit ialah 1 liter. Okey, yang ni
simbol untuk liter. 1 liter bersamaan dengan berapa? Siapa boleh sebut? Tak ada? Okey, cikgu sebutlah. 1 liter bersamaan dengan 1000 mililiter. Singkatan untuk mililiter ialah ml. Okey, jadi ini yang kita kena hafal. Okey, untuk jisim dengan isi padu cecair, hubungan antara unit ataupun perkaitan antara unit dia adalah sama. Okey, 1 kilogram sama dengan 1000 gram, 1 liter bersamaan 1000 mililiter. Maksud cikgu sama tu ialah dari segi nombor. 1 kilogram, 1000 gram. 1 liter, 1000 mililiter. Okey, jadi ini yang kamu kena hafal tentang hubungan antara unit. Okey, Bahish, tak apa, boleh terus dengar saja. Okey. Jadi ini yang kamu kena tahu. Cikgu tak ada bagi tahu muka surat berapa lagi. Ini adalah ulang kaji tahun 3 dan tahun 2. Okey. Belum ada bagi tahu muka surat berapa Jadi ini hanya nak mengulang kaji. Okey, boleh tu? Boleh dengar Okey, sekarang kita sambung lagi. Jadi cikgu ulang balik, ini hubungan antara unit yang kamu perlu hafal. Nanti sampai ke darjah 6, sampai ke sekolah menengah pun kamu kalau melibatkan unit panjang, inilah dianya. Begitu juga dengan tajuk jisim dan isi padu cecair. Okey, kena hafal cikgu ulang banyak kali. Perkaitan antara unit ni perlu hafal. Okey. Boleh tu? Okey, sekarang barulah kita pergi kepada proses menukar unit. Proses menukar unit. Kalau tadi yang pertama perkaitan antara unit. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua ni ialah proses penukaran unit. Okey, proses menukar unit. Proses menukar unit. Proses menukar unit ni juga sangat penting. Sebab daripada unit pertama ke unit yang kedua tu, kalau perlu menukar unit, kita kena tahu cara dia. Okey. Jadi di sini cikgu tuliskan. Okey, cikgu tuliskan supaya kamu tu. Cikgu akan susun, kita pergi pada yang pertama dulu iaitu tajuk panjang. Kenapa cikgu mulakan dengan tajuk panjang? Sebab tajuk panjang ni ada banyak sikit dia punya unit berbanding tajuk jisim dan tajuk isi padu cecair. Jadi untuk tajuk panjang, cikgu susun unit dia daripada besar ke kecil. Contohnya, okey, dalam tajuk panjang tadi, apa unit yang paling besar kalau kita tengok sini? Paling besar ialah kilometer. Betul tak? Okey, jadi cikgu susun sini. Okey, daripada unit kilometer. Okey, tersingit pula. Okey, daripada unit kilometer. Okey, kecil daripada unit kilometer ialah unit meter. Kecil daripada unit meter ialah unit sentimeter. Dan kecil lagi daripada unit sentimeter ialah unit milimeter. Okey, jadi kita tengok dulu. Okey, cikgu guna color lain Cikgu guna color lain. Okey. Daripada unit milimeter nak tukar kepada unit sentimeter. Daripada unit milimeter nak tukar kepada unit sentimeter, kita kena bahagi dengan 10. Kenapa bahagi 10? Kenapa tak nombor lain? Jawapan dia dekat sini. Jawapan dia sebab hubungan antara unit 1 cm bersamaan 10 mm. Jadi kenapa kita kena bahagi 10 ke, kena bahagi 100 ataupun kena bahagi 1000? Sebab hubungan antara unit ataupun perkaitan antara unit. Jadi
Itu sebab kena bahagi. Jadi yang kedua, daripada unit sentimeter nak tukar kepada unit meter. Kita tetap kena bahagi juga lagi. Okey. Kena bahagi. Nak bahagi dengan berapa? Okey, kita tengok sini. Okey, kalau kita tengok hubungan ataupun perkaitan antara unit meter dengan sentimeter, kita tengok sini. Itu sebab kita kena hafal. Okey, meter dengan sentimeter ni dia, nampak? Okay, ni sentimeter, ni meter. Jadi perkaitan dia ialah dengan nombor 100. Jadi maksudnya bila kita nak tukar unit sentimeter kepada unit meter, kita kena bahagi dengan 100. Okey. Begitu juga seterusnya kalau yang melibatkan unit meter kepada unit kilometer. Kita kena bahagi. Kamu kena hafal, tengok anak panah dia ni jangan tersalah. Anak panah kalau daripada yang kat bawah ni daripada kiri ke kanan. Daripada kanan ke kiri. Tersilap. Okey, daripada kanan ke kiri ni dia operasi bahagi. Okey. Jadi daripada unit meter kita nak tukar kepada unit kilometer, kita perlu bahagi dengan berapa? Okey, kita lihat pula pada unit ni. Hubungan antara unit dia. Kilometer nak tukar jadi meter ataupun kilometer ni dia melibatkan unit ataupun angka 1000. Jadi bila melibatkan angka 1000, maka kita kena bahagi dengan 1000. Maknanya daripada unit meter nak tukar jadi unit kilometer, kita perlu bahagi dengan 1000. Okey, kakak ni boleh follow tak apa yang cikgu terangkan pada kamu? Boleh. Okey, terima kasih. Yang penting kamu follow saja apa yang cikgu, dengar saja apa yang cikgu cakap supaya kamu dapat fahamlah. Okey, kamu dapat faham apa yang cikgu sampaikan. Okey, itu yang baru cikgu terangkan tu ialah menukar unit dari unit milimeter kepada sentimeter, sentimeter kepada meter, meter kepada kilometer. Okey. Yang seterusnya ialah bagaimana nak menukar unit daripada unit kilometer nak tukar jadi unit meter. Menukar unit. Hari ni kita nak belajar tentang bagaimana menukar unit saja. Okey. Jadi, daripada unit kilometer, unit yang besar ni nak tukar kepada unit yang kecil, kita kena buat operasi darab. Okey, kalau tadi yang dekat bawah warna kuning ni daripada unit yang kecil nak tukar kepada unit yang besar, kita kena buat operasi bahagi. Sama ada bahagi 10, bahagi 100 atau bahagi 1000. Tapi yang dekat atas ni nak menukar daripada unit yang besar kepada unit yang kecil. Kilometer ni unit yang besar. Meter ni unit yang kecil antara dua ni. Jadi kita kena buat operasi darab. Nak darab dengan berapa? Yang ni sama je. Nombor dari segi nombor perkaitan antara unit kita tiru je balik. Kita salin je balik yang dekat bawah. Kalau bawah ni 1000, atas ni pun 1000. Cuma bezanya kalau bawah tadi tu daripada unit kecil nak tukar kepada unit besar, kita buat operasi bahagi. Tapi yang dekat atas ni daripada unit yang besar, kilometer nak tukar kepada unit yang kecil ni, kita kena buat operasi darab. Itu sahaja beza dia. Okey, begitu juga kalau kita nak tukar daripada unit meter kepada unit sentimeter, kita kena buat darab juga. Nak darab dengan berapa? Okey, kita tengok kat bawah tadi 100, atas ni ikut saja 100. Jadi ini proses menukar unit untuk panjang. Dan lagi satu, daripada unit sentimeter nak tukar kepada unit milimeter. Jadi kalau tadi bahagi, atas ni darab, nak darab dengan 10. Bagus. Terima kasih atas respon. Okey, jadi inilah proses menukar unit bagi tajuk panjang. Dan
Proses ni kamu perlu hafal. Kamu perlu hafal. Supaya bila soalan-soalan yang memerlukan menukar unit, kamu tak perlu lagi nak terkial-kial untuk mengira. Kamu hanya dah hafal dan kamu dah tahu secara spontan. Bila kamu menghafal, kamu ada kelebihan. Okey, bila kamu menghafal proses-proses ni ataupun fakta-fakta ni, kamu ada kelebihan. Okey, kamu boleh salin kemudian sebab macam cikgu sebut tadi, cikgu rekod. Okey, nanti kamu boleh salin masa kamu mainkan video cikgu masa tu. Sekarang lebih kepada memberi tumpuan mendengar apa yang cikgu sampaikan dan lihat apa yang cikgu catatkan dekat board yang cikgu gunakan tu. Okey, boleh kita teruskan tak? Boleh. Oh, Boleh. bagus, terima kasih atas respon tersebut. Okey, selepas tajuk panjang tadi, kita pergi pada tajuk yang kedua, itu tajuk jisim. Tajuk jisim ni hanya ada 2 unit saja, iaitu kilogram dengan unit gram. Jadi cikgu terangkan dulu. Okey, cikgu guna warna putih. Jadi yang kedua ni ialah tajuk jisim. Okey, jisim. Okey, jadi bagaimana proses menukar unit daripada bagi unit jisim ni? Unit tadi ialah kilogram, ataupun cikgu ke bawahkan sikit lah. Okey, yang kedua ni ialah jisim. Unit yang terlibat ialah unit kilogram dengan gram. kg untuk kilogram, G untuk gram. Okey, jadi sekarang kita tengok balik. Okey, daripada unit gram yang dekat bawah ni, okey, kita nak tukar kepada unit kilogram. Jadi kita perlu buat operasi bahagi. Bagus. Kamu ingat satu je, daripada unit yang kecil nak tukar kepada unit yang besar, kena buat bahagi. Nak bahagi berapa? Kita perlu hafal hubungan antara unit, iaitu 1000. Jadi bermaksud kita perlu bahagi dengan 1000. Jangan bahagi dengan 100 ke bahagi dengan 10. Kalau kamu bahagi dengan 10, habis. Ataupun kamu bahagi dengan 100, habis. Jawapan kamu tu adalah salah. Okey. Kamu kena bahagi dengan 1000. Okey. Itu menukar unit daripada unit gram kepada unit kilogram. Okey, sekarang yang ke atas ni pula. Daripada unit kilogram, unit yang besar ni, kita nak tukar kepada unit yang kecil iaitu unit gram. Jadi kita hanya perlu darab. tukar operasi saja, iaitu bahagi kepada darab. Okey, terima kasih atas respon tu. Okey, bagus. Maknanya kamu faham. Yang mana respon tu dia betul-betul faham. Terima kasih. Okey, jadi nak darab dengan berapa? Yang tu 1000. Tak susah dah. Kalau 1000. Kat bawah tu 1000, atas ni pun juga 1000. Okey, bagus. Jadi ni sajalah yang kamu kena hafal untuk tajuk jisim. Untuk tajuk jisim kamu hafal ni je. Okey, untuk menukar unit. Begitu juga lagi satu tajuk, iaitu tajuk apa tadi? Tajuk isi padu cair. Tajuk isi padu cecair. Okey, cikgu tulis dulu tajuk dia. Tajuk isi padu. Tajuk isi padu cecair. Okey. Jadi seperti yang cikgu dah sebutkan tadi, yang kamu dah belajar masa darjah 3, hubungan antara unit tu untuk isi padu cecair, 1 liter bersamaan dengan 1000 Mililiter. Mililiter, bukan milimeter. Sebutan kena betul. Milimeter untuk ukur tajuk panjang. Kalau isi padu cecair, mililiter. Kalau dari segi apa dia punya ejaan dia, M-I-L-I, mili, L-I-T-E-R. Okey, itu mililiter. Kalau mm ni tadi, ni yang ni mm ni, ini milimeter. M-I-L-I-M-E-T-E-R.
Boleh faham tu perbezaan antara milimeter dengan mililiter. Okey. Boleh tu Okey. Jadi kita sambung. Proses menukar unit. Okey. Proses menukar unit untuk tajuk isi padu cecair. Jadi kita pergi pada sini. Okey, untuk tajuk isi padu cecair, unit yang terlibat ialah unit liter dan juga mililiter. Okey. Jadi sama macam tadi, untuk menukar unit daripada unit yang